Salam sejahtera, kami pelajar Universiti Utara Malaysia. Kami membentangkan tugasan kumpulan kami bagi semester 2, subjek SCCA 1023, Teori Komunikasi. Tajuk yang dipilih oleh kami ialah Teori Penembusan Sosial. Tugasan ini disiapkan oleh 4 orang pelajar iaitu saya, Firna Farasinawan, nombor matriks 276429. Punita anak perempuan Subramaniam, nombor matriks 276187. Amuta Pillay anak perempuan Subramaniam, nombor matriks 276304. Irniza binti Ismail, nombor matriks 276315. Pengenalan bagi tugasan kami ialah komunikasi boleh dianggap sebagai satu proses manusia menghantar dan menerima mesej. Dengan erti kata lain, komunikasi ialah satu proses di mana manusia berkongsi atau bertukar idea, maklumat dan perasaan. Melalui komunikasi berkesan, manusia boleh memahami antara satu sama lain. Definisi teori yang dinyatakan oleh Kragen dan Shield pada tahun 1998 ialah kenyataan yang mengandungi konsep-konsep dan berkaitan di antaranya yang membolehkan seseorang memahami, menjelaskan, menerang, menilai, membuat ramalan dan membuat kawalan terhadap fenomena. Manakala, menurut Littlejohn 1996 pula, ialah percubaan untuk menerangkan atau menjelaskan pengalaman, idea tentang bagaimana sesuatu kejadian berlaku. Teori komunikasi secara dasarnya adalah pernyataan untuk menerangkan, menjelaskan, menilai dan membuat ramalan terhadap komunikasi. Kragen dan Shield menerangkan yang teori komunikasi ialah satu kenyataan yang mengandungi konsep yang membantu memberi secara keseluruhan atau sebahagian keterangan, penjelasan dan mempunyai berkaitan antaranya yang membolehkan seseorang memahami, menjelas dan menilai fenomena serta ramalan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Irniza binti Ismail, nombor matrik 276315. Saya akan menerangkan mengenai latar belakang teori penembusan sosial. Teori penembusan sosial telah dicipta oleh dua orang tokoh iaitu Edwin Adnan dan Dalmas Taylor. Ianya bertujuan untuk menerangkan bagaimana pertukaran maklumat berfungsi dalam penerbangan dan penyelesaian hubungan interpersonal. Hubungan akan menjadi lebih intim dari semasa ke semasa apabila orang mendedahkan lebih banyak mengenai maklumat diri mereka. Penembusan sosial merujuk kepada tingkah laku interpersonal terbuka yang berlaku melalui interaksi sosial dan proses dalaman subjektif yang berlaku sebelum, semasa dan selepas pertukaran sosial. Saya akan menerangkan 5 peringkat dalam teori penembusan sosial. Peringkat pertama, peringkat orientasi. Manusia akan mendedahkan sifat luar mereka dikenali sebagai tanggapan pertama, first impression dan small talk. Individu akan bersikap berhati-hati semasa mendedahkan maklumat diri mereka. Peringkat kedua, peringkat penjajahan afektif. Hubungan berkembang apabila beberapa lapisan kepribadian dikeluarkai. Hubungan akan menjadi lebih akrab dan membincangkan perkara yang diminati dengan lebih mendalam. Peringkat ketiga, peringkat afektif. Hampir keseluruhan kepribadian terungkap pada peringkat ini. Manusia saling memahami dan mula membincangkan topik kepribadian. Komunikator merasa cukup selesa untuk berdebat atau saling mengkritik. Pada peringkat ini, hubungan romantis berkembang. Peringkat keempat, peringkat stabil. Semua lapisan telah dikupas, memperlihatkan inti kepribadian individu. Pendedahan berlaku secara terbuka dan selesa, dapat meramalkan bagaimana orang lain akan bertindak balas. Peringkat kelima, peringkat defense passion. Mungkin disebabkan oleh konflik interpersonal, lawan bagi penembusan sosial ini bermaksud seseorang sengaja menutup beberapa bahagian kehidupan mereka. Sekian, terima kasih. Bagi tajuk ini, anda yang paling sesuai adalah teori bawah, iaitu konsep penembusan yang berpersonaliti diri seperti bawah, yang mempunyai ciri kulit nipis di luar, manakala kuat dan padat di dalam. Ini menjelaskan bahawa lebih lama kita mengamalkan sistem komunikasi internasional, lebih banyak kita dapat mengenalinya. Bagi merelevankan tajuk ini, terdapat 4
peringkat orientasi, peringkat penjelajah efektif, peringkat stabil. Peringkat orientasi ini dikenal sebagai program transformasi minda yang diamalkan di sektor awam bagi para pegawai dari pelbagai latar belakang mula berkenal dan berbual mengenai pendidikan masing-masing, ilmu dan asal-usul. Manakala peringkat penjelajah efektif pula berlaku kerana pegawai mula memilih teman rapat, pegawai baru mula menyertai kelab, kebajikan dan sukan meteorologi. Malaysia untuk mengamal pelbagai bidang dalam acara sukan. Selain daripada itu, peringkat efektif pula di mana terdapat pegawai meteorologi lantikan baru yang mendapat pasangan berlawanan jantina ataupun sahabat karib yang mengamalkan perbualan lebih santai dan bersaja-saja. Hakikatnya peringkat stabil telah berlaku apabila pegawai meteorologi lebih terbuka dalam perbincangan mengenai tugas rasmi, aktiviti jabatan dan kehidupan peribadi. Salam sejahtera kepada semua. Nama saya Punita, anak perempuan Sofia Maniam, nombor metrik 276-187. Seterusnya kita tengok apa kekuatan dan kelemahan dalam teori analisis. Teori penebusan sosial sangat ringkas, mudah dan menepati aspek perhubungan yang biasa dijalani ramai orang, baik di peringkat kanak-kanak maupun orang dewasa. Contohnya berkenalan dari urusan perniagaan, menjadi rakan, kemudian bertambah akrab. Terdapat banyak memboleh ubah lain yang dapat mengubah hasilnya. Tidak semua orang membina hubungan mengikut urutan. Contoh rancangan televisyen The Bachelor tahun 2002 dan The Bachelor tahun 2004, iaitu sebuah rancangan mencari pasangan romantik di mana satu orang cuba untuk berhubungan dengan 25 orang lain. Peserta melalui tahap orientasi yang sangat cepat dan mereka kadang-kadang harus melewati langkah lain kerana peserta hanya mempunyai 6 minggu untuk membuat seorang jatuh cinta. Di sini kesimpulannya, teori penebusan sosial ini merupakan satu teori yang sangat umum dan dialami oleh pelbagai lapisan masyarakat. Walau bagaimanapun, ia hanya satu teori, iaitu kenyataan yang mengandungi konsep-konsep dan berkaitan di antara yang membolehkan seorang memahami, menjelaskan, menerang, menilai, membuat ramalan dan membuat kawalan terhadap fenomena. Andaian yang digunakan iaitu seperti sebiji bawang besar, amat menarik serta mudah difahami. Ringkasnya, meskipun terdapat kelemahan dalam teori penebusan sosial, ia masih relevan untuk digunakan pada masa kini baik dalam organisasi